keluar. Speaker luar azan dulu. Surat 93 dah. 90 sampai 3. Dah live ni. Mana? أستغفر الله العظيم الذي لا قيم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء وخصوصا فيروس الكورونا ما لا يدفعه ولا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم آمين ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, utama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah ya, yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita semua dengan berbagai-bagai bentuk nikmat. Walaupun pada saat ini, pada waktu ini kita masih diuji dengan virus corona yang di setengah tempat tu dah, kita kata dah merebak semula ya. Apa pun di sana sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang berlaku kita wajib percaya ianya adalah berlaku dengan qada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaklah bermuhasabah diri kita, muhasabah diri kita. Mungkin di sana ada sebab musabab kenapa Allah Taala mentakdirkan
musibah ini berterusan, berpanjangan, ya. Kita cari sebab-sebab, dan insya-Allah selain daripada usaha yang kita buat secara zahir ini, ya, dengan kita kata dengan adanya SOP dan seumpamanya itu, maka sebab-sebab yang berkait dengan kerohanian, yang berkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga perlu kita ambil. Maka insya-Allah diharapkan moga-moga ya Allah taala menghilangkan musibah yang sedang berlaku ini. Sebab kita ni tuan-tuan rasa tak selamat lah. Mungkin kita ni peringkat orang dewasa rasa lebih selamat, tapi anak-anak kita yang masih kecil dan seumpamanya kita rasa tak selamat. Sebab sekarang kalau tengok ada orang gelamping udah takut lah. Jadi viral dah, gelamping je takut tuan-tuan. Baik, alhamdulillah pada pagi ini, pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Kita masih bincang di dalam rukun-rukun solat, ya, rukun-rukun solat. Kita masuk rukun yang ke-11, ya, muka surat 93. Rukun yang ke-11 iaitulah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat ni dibaca bila? Dibaca setelah selesai membaca tahiyat akhir, ya, ataupun tasyahud akhir. Selepas kita baca apa tu? Lepas kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tasyahud, ya. Kemudian kita membaca sekurang-kurangnya, disebut di sini selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurangnya. Itu rukun yang ke-11, ya. Rukun yang ke-11 ini termasuk rukun qauli, rukun bacaan. Jadi kalau tahiyat dia sampai dekat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian masuk rukun yang ke-11, Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurangnya. Manalah tahu kalau kita ni ada hal nak cepat, nak sakit perut ke apa ke, cukup Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beri salam, dah selesai, ya. Baik, jadi sekurang-kurang selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengarang dia menambah sebaik-baik selawat, tapi selawat yang sempurna yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah, ya, selawat Ibrahimiyah. Itulah selepas kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, kita sunat juga berselawat. Nanti dalam muka surat akan datang, kalau kita lihat nanti dalam bab sunat-sunat, perkara sunat ab'ad ialah berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir. Jadi mana selawat kepada keluarga Nabi? Wa ala ali Muhammad, dan ke atas ali Muhammad, yakni keluarga Nabi Muhammad. Kita biasa dengar surah Ali Imran, bukan Al-Imran. Ni ada orang sebut Al-Imran, tak betul. Ali Imran, Ali itu maksudnya keluarga Nabi Imran, keluarga Imran, ya. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah berselawat ke atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan ke atas keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berkatilah Nabi ke atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid, di dalam alam ini sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Itu ya, itu ialah berselawat ke atas Nabi. Ini rukun yang ke berapa? Rukun yang ke-11. Rukun yang ke-11. Sebab kita kena ingat mudahnya rukun solat ada 13, maknanya ada baki 2 lagi.
Baik, kemudian disebut kepada kita syarat-syarat selawat. Oleh kerana selawat ini adalah rukun qauli. Dan alhamdulillah kita lihat mutakhir ini ramai dah para guru kita, para ustaz kita, tok guru kita memperingatkan kepada para jemaah. Dan sekarang ni pun kita kata ada teknologi yang canggih dah, boleh dibuat rakaman, disebarkan tentang rukun qauli ini. Jadi antara syarat-syarat sah selawat ini, yang pertama memperdengarkan dirinya sendiri bacaan selawat. Oleh kerana ianya adalah rukun qauli, kita ni semasa kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, kita kena dengar. Sebagaimana tahiyat juga tuan-tuan ya. Tahiyat tu kita kena baca, kena lafazkan at-tahiyyatul mubarak, dan kita dengar. Kena lafaz dan dengar. Memang kalau tak lafaz tak dengar lah. Kalau menggerakkan mulut tak sah, sekadar gerak. Baca dalam hati, oh lagi lah. Kan ada juga orang duduk diam je, khusyuk dia kata. Betul khusyuk, tapi tak betul dari sudut pelaksanaan. Jadi dia kena lafazkan, kena baca, menggerakkan bibir dan mengeluarkan suara, ya, at-tahiyatnya, dan juga Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang ni pula kita tengok bila duduk, kalau kita sembahyang berjemaah lah di masjid surau, SOP-nya duduk jarak 1 meter. Lagilah kalau kita baca kuat sikit pun tak ganggu dah orang sebelah menyebelah tu. Kalau baca kuat banyak, ada lantik dia tu imam lah lepas tu tak. Jadi makmum tapi baca kawan duduk 2-3 meter dengar lagi. Itu melampau lah. Itu jadi makruh ya. Jadi makruh mengganggu orang lain. Jadi yang pertamanya syaratnya dia dengar bacaan selawat yang dia baca. Ya, ini yang nombor 1 ni tuan-tuan. Nombor 4 ini adalah syarat sah pada mana-mana rukun qauli. Bermula dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun qauli, Allahu akbar. Kita sebut tu biar kita dengar. Bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai dah waradhdallin tu kita baca dan kita dengar. Ya. Begitu juga rukun-rukun qauli yang lain. Yang keduanya berurutan bacaan perkataan-perkataan selawat. Yakni perkataan Allahumma salli ala Muhammad kena straight, kena bersambung. Jangan Allahumma salli diam sekejap, baca benda lain ala Muhammad barulah sambung, tak boleh. Dia nak berurutan. Jika diselangi antara bacaannya perkataan asing atau diam yang panjang, maka tidak dikira selawat itu kecuali bagi perkataan-perkataan yang warid dalam bacaan yang lain. Ada orang baca menambah Sayyidina Muhammad, itu tak apalah. Ya, maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab ada riwayat sebut dibaca dengan Sayyidina. Jadi tidak menjadi masalah ditambah Sayyidina itu ya. Tapi kalau diselangi dengan perkataan yang lain ataupun diam yang panjang, maka tidak sah selawat, maka kita kena ulang daripada awal balik. Macam Fatihah juga tuan-tuan ya. Ihdinas siratal mustaqim, atau dia tengok benda tu melintah ke apa, tengok lama udah terleka, baru dia pun sambung balik siratal ladzi. Tak boleh dah. Diam yang lama tu telah memutuskan kita kata muwalat, berurutan Fatihah. Macam mana? Dia kena mula pada awal balik. Ya, baik. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, membaca selawat dalam duduk yang diikuti oleh salam. Yang rukun ini adalah selawat selepas tahiyat akhir. Ya. Sebab nanti akan disebut duduk tahiyat awal bagi sembahyang yang ada 2 kali duduk lah. Itulah selain daripada solat subuh lah. Solat lain semua ada 2 kali duduk. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal adalah sunat. Membaca tahiyat awal adalah sunat. Berselawat kepada Nabi dalam tahiyat awal pun adalah sunat. Disebut sunat abu'ad. Ya, nanti akan sampai dalam bab sunat-sunat sembahyang. Jadi yang wajib ni, yang rukun ni adalah dalam tahiyat akhir.
Yalah, kita kata solat yang sempurna tu kita baca semualah dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhirnya, ya. Okay. Yang keempat, membaca selawat dalam bahasa Arab. Wajib baca tu dalam bahasa Arab, tak boleh baca dalam bahasa lain, kecuali kalau dia tak boleh sebut dan dia telah belajar tak reti-reti lagi, tak pandai-pandai lagi, ya, lain lah. Yang kelima, menjaga bacaan makhraj huruf salawat. Oleh kerana dia adalah rukun bacaan, pastikan sebutan itu betul. Ya, salli dengan salli ke, sok tu dia tukar dengan sin ke, dengan tha ke, atau dengan huruf lain, maka telah lari makna tak betul, ya. Jadi dia kena sebut tu betul. Makhraj maknanya tempat keluar huruf. Sebab bahasa Arab ni ada beberapa huruf tu dia berdekatan, sebutan dia, bunyi pun ada seakan-akan sama. Ain dengan hamzah contohnya tak? Ain dengan hamzah ni dia dua-dua dipanggil huruf halqum, mana huruf halqum lah, huruf halqum. Cuma ain ini dia ada makhrajnya, hamzah ni dia dalam lagi, ya. Kalau kita dengar Rabbil Alamin tu ain, tapi lebut Rabbil Alamin bunyi lebih kurang sama, maka tidak betul sebutan ini makhraj. Jadi kita kena belajar, kena tahu tentang makhraj huruf. Mudahnya, paling tidak bacaan-bacaan dalam solat yang rukun ini kita wajib belajar dengan cara bacaannya yang betul. Kalau ada kawan-kawan kita yang kita tahu dia seorang yang baik pada bacaan, jadi kita baca depan dia, suruh dia dengar, minta dia dengar, ya, betulkan. Sebab ini adalah rukun. Dan solat ni kita semua tahulah, ya, kepentingan solat, ya. Rukun Islam, antara rukun Islam yang terpenting, sehingga disebut orang yang meninggalkan solat seolah-olah dia telah meruntuhkan binaan agama dia. Bangunan agama tu seperti satu bangunan, ada tapak, ada apa, ada semua. Tak solat ni macam tiang, pergi kerak, buang tiang, habis runtuh bangunan. Begitulah solat, ya. Baik. Jadi yang kelima, menjaga bacaan makhraj huruf selawat. Yang keenam, menjaga bacaan baris-baris sabdu dalam selawat. Dalam selawat itu sama ada selawat kita kata yang ringkas Allahumma salli ala Muhammad. Ada berapa kali sabdu? Ada 1, 2, 3, ada 4 sabdu di situ. Allah ada pada lam, humma mim yang bersabdu, salli lam yang bersabdu, Muhammad mim yang bersabdu. Kena jaga. Kalau kita sambung lagi banyaklah. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali, sehinggalah ke akhirnya. Di sana jaga bacaan-bacaan baris dalam selawat, terutamanya yang bersabdu tu lah. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, ya, saya pun dalam kuliah yang saya belajar dulu pun dia panggil ada satu cabang ilmu sastra Arab namanya ilmu arud wal qawafi, namanya arud wal qawafi, ilmu nak belajar baca syair, buat syair, baca syair, mengkaji bait-bait syair, qasidah Arab lah, ya. Kalau huruf yang bersabdu ni sebenarnya dia ada 2 huruf, satu mati, satu hidup, ya. Kalau kita lihat, kalau macam Muhammad, maknanya mim ha, mim dah asalnya. Kalau kita nak pecahkan huruf tu, mim yang pertama mati, mim yang kedua hidup, Muhammad. Sebab itulah bila kena sebut tu sabdu tu kena jelas. Muhammad mana ada 2 huruf. Kalau sebut Muhammad jadi satu. Sebab tu kalau kita eja nama anak kita pun, nama siapa-siapalah, M tu kena double M baru betul. Tapi orang dulu ialah ringkas-ringkas kadang-kadang tak. MOHD ada, MD pun ada tak. Dan seumpama, kerana Muhammad tu M double M barulah sebutan yang betul, sebutan yang betul. Baik. Yang ketujuh, membaca selawat dengan tertib, ikut tertib yang telah
diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kita baca kemudian baca dulu dan seumpamanya. Keluar fil alamin innaka Hamidum Majid. Barulah Allahumma salli ala Muhammad. Tak betul lah. Tak boleh ya. Dengan tertib. Bila mana jika ia tidak dibaca dengan tertib, bacaannya akan mengubah maknanya. Tertib tu jangan sampai, maknanya susunan itu, sebab dibimbangi jikalau kita mengubah kedudukan perkataan-perkataan dalam solawat itu, dia akan mengubah makna selawat itu sendiri. Mudahnya kita baca mengikut apa yang datang kepada kita, yang disampaikan oleh para ulama, yang diterima, akhirnya yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai rukun yang keberapa? Yang ke-11, selawat ke atas Nabi. Baik, kita terus kepada rukun yang ke-12, iaitu salam yang pertama. Salam yang pertama ini, salam yang pertama juga adalah dia juga merupakan rukun qauli, rukun bacaan, ya, iaitulah ucapan ataupun bacaan assalamu alaikum, paling-paling tidak, ataupun assalamu alaikum warahmatullah. Ada yang tambah lagi wabarakatuh, tapi biasanya kita baca assalamu alaikum warahmatullah. Itu yang sempurna. Salam sejahtera ke atas kamu berserta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi salam yang rukunnya adalah salam yang pertama. Salam yang kedua macam mana? Sunat. Macam baca selawat tadi juga, sakit perut sangat, assalamualaikum warahmatullahi, tu berlari dah. Sah dah sembahyang dia. Cuma kurang sempurna lah, sebab tak bagi salam yang kedua. Contohnya nak ada lagi sunat-sunat yang lain tidak dibuat. Yalah, tapi dah sakit perut macam mana? Macam kalau pergi ke Mekah lah, tengok orang berebut nak cium Hajarul Aswad. Itu saya tak tahu sah ke tidak makmum tu ya. Sebab imam baru as-salah, dia dah melompat dah. Sedangkan kalau syarat sah solat berjamaah ni ikut imam. Jadi imam tu tak sempurna lagi bagi salam. Assalamualaikum, kum pun belum lagi, dia dah sok melompat lah. Salam kedua jangan cerita lah, ni salam pertama tak. Jadi salam pertama. Baik, di sini dalam buku ni ada dia bagi suatu lakaran gambar memaling muka ke kanan ketika memberi salam. Jadi sunat memalingkan muka ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekira-kiranya paling ni sampai orang belakang boleh nampak pipi kanan kita lah. Itu. Ada orang dia paling sikit sama, sikit je. Jadi dia paling tu, bila tak sempurna, tidak sempurna pahala yang dia dapat. Jadi kita paling assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang terbaiknya bagi salam ni, masa habis di sebelah kiri, di sebelah kanan ni sama dengan warahmatullah tu, sama habislah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam yang kedua ada dua cara. Sama ada kita duduk tengah balik, assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara yang pertama yang disebut oleh para ulama. Ataupun daripada kanan tu, assalamualaikum warahmatullahi, tu kita assalamualaikum warahmatullahi, terus pun boleh. Dua cara boleh. Tak berhenti tak apa, Ustaz? Tak berhenti tak apa. Asalkan warahmatullahi pun di kiri balik, boleh. Tapi yang angguk tu tak ada orang ajar pusing je. Kalau nak berhentilah tengah-tengah, assalamualaikum warahmatullahi, kiri pula sekali. Ya. Jadi kalau yang jenis angguk tu, sebab ada setengah, saya pernah dengar ada setengah ustaz tu kuliah, dia kata kalau dia bergerak tu, kalau dalam mazhab kita Syafi'i dikira maknanya anggota yang besar juga. Kalau pergerakan itu sebelum bagi salam tu dia bergerak terlebih 3 kali berturut-turut, boleh membatalkan solat. Tapi bagi saya lah, kalau kita bincang,
Leher ini, kepala ni dia tidak termasuk anggota yang besar. Dia makruh, dia jadi hukum makruh. Macam kita duduk semayang, duduk qiyam tu, duduk tengok ke atas, tengok kiri kanan, tak batal semayang. Tapi makruh. Makruh, ya. Makruh ni maksudnya apa? Akan mengurangkan pahala kita. Mengurangkan pahala. Rugilah, dah sembahyang dah tak, tiba-tiba buat benda yang mengurangkan pahala kita ni, nak tambah pahala. Baik, syarat-syarat salam. Hendaklah diletakkan adatut ta'rif, iaitu huruf alif lam pada perkataan salam menjadi as-salam. Assalamu. Tidak memadai dengan ucapan salami alaikum ataupun salamu alaikum. Salami alaikum ataupun salamun alaik ataupun salamullahi alaikum. Tak boleh. Bahkan batal sembahyang seseorang yang melafazkan sedemikian jika dia sengaja dan mengetahui hukumnya. Kena jelas sebut tu as-salam. Ya. Ada orang kadang tu memang kadang-kadang kita perhati dia baca Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tu dia tak sebut Assalamualaikum. Dia letak sabdu atas sin. Assalamualaikum. Kita nak Assalamualaikum. Kena jelas ya, bila sebut rukun qauli, rukun bacaan, kita kena dengar lafaz dan kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu, ya. Baik. Tak boleh sebut salami alaikum, salamun alaik, salamullahi alaikum. Kalau kita bagi salam pada orang, kita boleh sebut lafaz ni, salamun alaik ataupun salamullahi alaikum. Boleh. Tak salah ya. Boleh. Sebab memberi makna yang sama. Tapi dalam sembahyang ni, di sana bila sebut ibadah, dia dipanggil tauqifiyah. Maknanya kena ada kita ambil cara ibadah tu sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena sebut dengan betul alif lam, itu dipanggil adatut ta'rif, yakni huruf yang kalau dalam bahasa Arab kita belajar ni at-ta'rif, maknanya dia mudahnya suatu perkataan yang ditambah alif lam di depannya. Bila sebut tambah alif lam tu, dia menjadi satu huruf yang dikenali, yang dikhususkan. Jadi satu perkataan yang khusus, jadi kena tambah dan jelas sebutan dia. Baik. Yang kedua, menggunakan ganti nama orang kedua, iaitulah kamu, seperti assalamu alaikum. Kena sebut kum. Kum tu kamu dalam bahasa Arab. Ganti nama. Kum ni menunjukkan ramai. Dah bagi salam pada siapa ramai. Kalau ke sembahyang seorang-seorang, Assalamualaikum juga ke? Assalamualaikum juga. Kalau kita baca kitab-kitab yang lebih panjang lebar, kita bagi salam tu, bagi salam pada siapa? Antaranya adalah kita beri salam kepada malaikat yang berada di sebelah kanan kita dan kiri kita, dan memberi salam kepada orang yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Jangan pula Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Waalaikumsalam pula. Itu tak ada lah tak? Ya. Walaupun, dan sebenarnya ucapan salam ni tuan-tuan, kalau ada orang bagi salam kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun jawab Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Sama-sama bagi salam. Maknanya waalaikum tu dan ke atas kamu, ya, sebagai jawapan. Tapi kalau kita sebut Assalamualaikum juga, maknanya kita juga ucap salam kepada dia. Kalau misal dia sembahyang, kita beratur orang tak sembahyang lah, dia dengar dia jawab. Itu tak payah, tak perlu jawab tu. Itu bukan itu bukanlah kata ni kalau ucapan salam, ucapan salam orang yang datang tu, itu lain, ya. Tapi kalau dalam sembahyang tu kita tak wajib jawab pun, tak wajib. Nanti tergelak pula kawan tu pula tak. Kita tak sembahyang, dia sembahyang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita kata dia gelak pula. Tapi yalah, dah selesai lah salam dia tu. Baik. Jadi kena sebut kum, dia kata Assalamualaikum itu.
Dan tidak menggunakan ganti nama orang yang ketiga. Seperti assalamu alaihi, hi itu nya, salam ke atasnya. Nya itu ganti nama yang ketiga lah, orang tu tak ada. Ataupun yang seumpamanya assalamu alaihima dua orang, salam sejahtera ke atas mereka berdua, orang tu tak ada. Ataupun assalamu alaihim, salam sejahtera ke atas mereka. Him ni maknanya lebih pada dua orang, tiga dan lebih. Alaiha ni untuk seorang perempuan, alaiha. Ataupun alaihinna, lebih pada dua perempuan, maknanya tiga perempuan dan lebih disebut alaihinna. Ini kaedah bahasa Arab, ganti namanya ni dia ada ganti nama dia, sebutan huruf yang khusus. Kita mereka lah, mereka tu semua sekali lelaki perempuan ke tak? Dan seumpamanya. Tapi bahasa Arab dia ada. Kalau saya ingat masa belajar dululah, bila belajar bahasa Arab tu duduk hafal, dipanggil menghafaz ganti nama ni. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antun, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ana, saya, nahnu, kami. Jadi ini ganti nama bagi bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Baik. Yang ketiga, tidak diceraikan di antara perkataan assalamu dengan alaikum dengan percakapan lain. Sebut sempurna, paling tidak assalamu alaikum itu kena tak bercerai. Tetapi salam tetap sah jika diceraikan dengan perkataan al-hasan atau at-tam, seperti assalamul hasanu alaikum ataupun assalamut tamu alaikum. Ini dibolehkan, maknanya ada riwayat sebut begitu, dibolehkan. Tapi jangan, kita tak payah buat pelik-pelik lah tuan-tuan tak. Nanti orang sebelah menyebelah pelik, dan dia ni mazhab mana pula dah datang assalamul hasanu alaikum. Mana pula dia tahu aku nama Hasan ni, dia kata tak. Kebetulan orang sebelah kanan tu orang nama Hasan tak. Kena. Jadi dibolehkan ya. Ini dibolehkan, mana ada riwayat yang membolehkan maka boleh. Tapi yang maksur, yang paling masyhur adalah assalamu alaikum. Paling tidak, yang sempurna ditambah assalamu alaikum warahmatullah. Baik. Itu tentang salam yang rukun, adalah salam yang pertama. Baik, kalau kita sembahyang berjamaah macam mana? Bila kita nak bagi salam, ya sah bila imam assalamualaikum warahmatullahi, selesai pertama kita bagi salam, sah. Tapi yang paling sempurna, yang paling baik, setelah imam selesai salam yang kedua, imam pun salam assalamualaikum warahmatullahi, habis warahmatullahi yang kedua tu, barulah kita yang makmum ni assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Itu yang terbaik. Tapi wajib selepas selesai yang pertama ya. Itu yang saya kata, yang di Mekah tu baru imam baru as-salat, dia tahfu, terbang. Kalau tak percaya pergi tengok sendiri tak. Jadi masya-Allah, kita kadang-kadang heran orang kita ni ya, benda-benda macam tu. Yalah, nak kejar benda sunat, dia menggadai benda yang wajib. Sembahyang ni wajib, rukun ya. Tiba-tiba dia nak kejar, nak cium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni wajib ke tidak? Tak sah. Bahkan bagaimana para sahabat, antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata, wahai, bila dia nak cium Hajarul Aswad, dia kata, wahai Hajarul Aswad, kalaulah aku tidak melihat Nabi Muhammad mencium, nescaya aku pun tak cium kamu. Dia begitu maknanya. Baik. Yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib, apa maksud tertib? Semua rukun solat dari mula sehingga akhir hendaklah mengikut aturan. Dari mula apa? Berdiri tegak. Berdiri tegak. Kalau kita tengok balik, yang kalau tengok rukun yang pertama dulu, apa dia? Niat dalam hati ni dia serentaklah dengan takbiratul ihram. Tapi kalau kita lihat tu, mula-mula tu berdiri tegak lah. Berdiri tegak, barulah takbiratul ihram dan disertakan niat. Ya. Itu
Itu kalau kita lihat bermula tu daripada awal sampailah memberi salam, itu namanya kena ikut tertib 1, 2 sampai 13 sampai yang ke-12. Jika tidak solat itu akan terbatal. Kalau tidak sembahyang kita batal, tidak sah. Tidak sah. Ta'rif tertib bolehlah ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Ni kalau kita belajar tentang haji, rukun dia ada dalam rukun haji itu, dia kata tertib pada kebanyakan rukun. Sebab dalam rukun haji ni dia ada rukun haji, dia ada wajib haji ya. Kadang-kadang rukun haji dan wajib haji ni dia ada yang kalau kita ambil cara pertama begini 1, 2, 3, 4, 5, 6 contohlah, ikut 1 sampai 10 contoh. Tapi kalau kita ikut cara yang kedua, dia boleh jadi 1, 2, 5, 7, 6 contoh, dia bertukar-tukar. Ada yang cara pertama dibuat awal, tapi cara kedua dibuat kemudian. Sebab tu disebut tertib pada kebanyakan rukun. Tapi dalam bab sembahyang ni dia tertib pada semua rukun-rukun, kena tertib 1, 2, kena ikut betul turutan. Tak boleh didahulukan suatu rukun yang kemudian. Rukun-rukun solat, maka ni dia buat kesimpulan balik tentang rukun-rukun solat. Jadi rukun solat dibahagikan kepada 3 rukun qalbi, yakni hati. Rukun qalbi ni ada berapa? 1 sahaja, iaitu niat tadi, yakni lintasan dalam hati. Untuk qalbi ni, qalbi maknanya hati lah. Niat tu adalah rukun qalbi, lintasan. Itulah paling tidak disebut kena ada qasad, ta'aruf, ta'yin. Qasad, ta'aruf, ta'yin ni kalau saya ringkaskan juga, usalli fardhu zuhri, itu qasad, ta'aruf, ta'yin, pendek je, sahaja aku solat fardu zuhur. Itu yang wajib hadir dalam hati ketika takbir Allahu Akbar. Sebab tu tengah ulama mengharuskan niat ni datang lambat sikit lepas takbir pun masih dibolehkan. Masa Allahu Akbar tu barulah kata 4 rakaat makmum kerana Allah, dibolehkan. Barulah tak payah Allah tak datang 4 rakaat tu tak. Masalah lah, panjang lah, tak jadi. Sedangkan hak yang perlu hadir tu sahaja aku solat fardu zuhur contoh, pendek je. Kalau kau bahasa Arab lagi mudah, usalli fardhu zuhri, melintah tu je, selesai dah. Ini dalam mazhab kita Syafi'i lah ya. Baik. Rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ni rukun bacaan. Kalau tengok di bawah tu dia beringkaskan, yakni diucapkan dengan lidah, dan banyak syarat yang telah disebut, kena dengar pula dengan telinga. Yang pertama melafazkan takbiratul ihram sewaktu mengangkat takbir. Takbir hak mula-mula tu Allahu Akbar, itu rukun qauli. Angkat tangan sunat, bacaan itu adalah rukun. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah daripada Bismillahirrahmanirrahim sehingga waladdallin. Ini rukun qauli yang kedua. Rukun qauli yang ketiga membaca tahiyat atau tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarak, sampailah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tahiyat akhir, sampai di situ. Membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad. Rukun qauli yang keberapa dah? Yang keempat dah. Rukun qauli yang kelima mengucapkan salam yang pertama ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak paling pun sah, leher tergeliat. Kita kalau tak tengok orang tengok orang tak berpaling, kita jangan kata dia ni mazhab mana pula mereka. Mungkin dia sakit leher tak, janganlah marah. Jadi asalkan kita tahu ini sunat, berpaling tu sunat. Kalau tak berpaling pun sah, asalkan dia sebut. Ada yang sempurnanya sambil memalingkan wajah, ya.
Itu 5 rukun qauli. Yang bakinya adalah rukun fi'li. Yang pembahagian yang ketiga adalah rukun fi'li, ini rukun perbuatan. Perbuatannya apa? Yang pertama, berdiri tegak. Sebab tu jangan ya kita ni kadang-kadang nak kejar. Contoh kita ni pergi masjid surau, terlewat sikit, tak sampai-sampai tu imam orang dah semayang lah, tak kejar lari-lari tu. Dah dekat nak masuk sah, imam Allahu Akbar dah rukuk, kita pun pergi sampai-sampai dekat sah tu, Allah tu rukuk, tak berdiri tegak lagi. Jangan, ya, sebab kita belum melakukan rukun berdiri tegak. Duduk kena tegak lah. Kalau tak sempat rakaat tu tak apalah, tambah lah. Tak. Sebab Nabi pun marah. Nabi larang kita ni berlari-lari kerana nak kejar jamaah. Tapi kita berjalan seperti biasa, bertenang. Maknanya kalau tak cukup rakaat, tambah rakaat. Takut lari-lari masuk solat tuan-tuan, sakit jantung sebab lelah, lari kejar. Syahid. Mati dalam solat kata pula lah. Berdiri tegak itu yang pertama. Yang kedua, rukuk. Rukuk, ya, Allahu Akbar, rukuk. Yang ketiga, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Bacaan tu sami Allah sunat. Tapi yang berdiri selepas pada rukuk tu, berdiri balik tegak, itu namanya i'tidal. Kita dah bincang berserta dengan tamakninah. Yang keempatnya, sujud. Allahu Akbar, sujud yang pertama dan yang kedua. Sujud 2 kali, ya. Sekali pun tak boleh juga, tak cukup rukun. Tapi dia dalam rukun ni disekalikan. Bila sujud maknanya 2 kali sujud lah. Yang keberapa? Yang kelima, duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar, duduk lepas sujud pertama, bangkit duduk. Itu namanya duduk antara 2 sujud. Rukun fi'li yang kelima. Rukun fi'li yang keenam, duduk ketika membaca tahiyat akhir. Duduk tu adalah rukun. Kalau kita campur 6 campur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 campur 5, 11. Campur dengan niat 12. Satu lagi mana? Tartib. Satu lagi, ya, tartib. Jadi 13 rukun solat. Jadi selesailah perbincangan kita berkaitan dengan rukun-rukun solat. Sebelum kita masuk dalam azan dan iqamah, ada soalan tak? Ada soalan. Ya. Dia rukun solat dengan 17. Dia tambah lagi. Dah 17. Ke- Kalau apa tu, tapi dia cakap ada 17. Wallahu alam, dia bercakap tu atas pandangan mazhab mana ke apa ke, wallahu alam. Saya pun tak perasan lah. Saya mungkin pernah terdengar atau tidak sampai 17 perkara. Mungkin ada benda yang dihukumkan sebagai sunat ab'ad, maka dia masukkan sekali sebagai rukun. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, dia kekal 13 perkara. 13 perkara. Jadi yang selebih itu adalah dihukumkan sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hayat. Ya, sunat-sunat. Wallahu alam, saya tak mahu komen lah, sebab saya pun tak, kalau kata boleh sebut benda yang tak ada disebut tadi, dia kata dia tambah-tambah lagi, mungkin kita boleh bagi pandangan lah dalam perkara tu. Wallahu alam. Okey, rasanya bab sembahyang ni lagi pun ialah sejak belum akhir balik lagi sembahyang, ya tak? Sampailah sekarang takut tak balik-balik lagi bab sembahyang ni jadi masalah, ya. Sebab orang sebutlah, kita sebut gurau tak balik-balik lagi dalam bab sembahyang, sebab dia sembahyang tak betul, tuan-tuan. Kadang-kadang bab ambil wuduk. Sebab itulah kita dah bincang bab wuduk sebelumnya, bab kebersihan dalam bab taharah. Berwuduk ni adalah syarat sah salat. Jadi sebelum solat tu, di sana ada syarat-syarat sahnya, seperti suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat solat, dia menghadap kiblat, apa semua itu ada syarat sahnya, ya. Ada juga syarat sahnya adalah sudah berwuduk dengan sempurna. Jadi kalau
sembahyang tu sempurna, baik, cantik, rukun-rukunnya sempurna, tapi kalau tidak berwuduk, tak sah juga salatnya, ataupun wuduknya tidak sempurna, jadi sembahyangnya sia-sia juga, ataupun dia tidak memenuhi syarat-syarat sah salat. Jadi semuanya ada berkait-berkait. Jadi ini semua adalah perkara yang kita sebut sembahyang ini adalah rukun Islam, dan dia juga ada suatu perintah yang wajib secara aini, secara individu yang diwajibkan Allah kepada kita. Maka perkara-perkara yang seumpama ini hendaklah kita beri perhatian yang sepenuhnya. Sebab tuan-tuan, antara ibadah yang kita nak bawa untuk kita persembahkan kepada Allah sebagai modal kita lah untuk mendapatkan syurga Allah adalah solat. Sehingga disebut dalam hadis bahawa amalan yang pertama yang dihisab ialah solat, ialah sembahyang. Sehingga disebut juga amal ibadah yang lain terhenti pada solat. Kalau solat tu diterima, barulah amalan lain diterima oleh Allah. Kalau solat tak lepas, yang lain tak payah bawa lah. Mudah cakap macam tu. Baik. Seterusnya dibawa tentang berkaitan dengan azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Kita melalui fasa PKP semenjak bulan 3 ni, saya rasa ramai orang ni dapat ilmu baru, dapat mengamalkan benda-benda yang baru dalam ibadah. Barulah azan berkumandang di rumah. Mungkinlah ada orang tu tak azan juga, saya tak tahu lah. Tak? Jadi mungkin ramai orang yang mula dia azan di rumah, dia solat berjamaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan seumpama. Jadi semua ni adalah yang ada benda yang dulu tak buat, dia dapat buat. Ya. Tapi kena tahu hukumnya lah. Pengarang menyatakan sebelum solat disunatkan seseorang itu melakukan dua perkara, iaitu azan dan iqamah. Semua solat ke sunat azan iqamah ni? Baik, kita lihat. Nanti dia akan bincang tak bila sunat ni, iaitulah dia sebenarnya azan dan iqamah ni sembahyang apa? Sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Ya. Sembahyang fardu ni yang sunat azan dan iqamah. Bahkan ya, sebab di sini saya rasa dia tak sebut ya secara lebih detail. Dia tak sebut. Sebenarnya azan dan iqamah ni, walaupun kita sembahyang bersendirian pun kita sunat juga azan. Tapi jangan guna mikrofon lah pula. Tak. Walaupun kita sudah terlewat pun sunat juga azan. Tapi azan ringkas-ringkas sudahlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ringkas-ringkas je lah. Janganlah nak tiru azan Mekah pula lah. Sudah dah lewat, azan panjang pula. Jadi iqamah, saya percaya iqamah ni perkara yang biasa diamalkan lah. Biasa diamalkan iqamah ni. Jadi kalau kita tak azan pun, kita iqamah. Bila kita nak sembahyang fardu, kita pun iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ini azan. Baik, kita lihat. Yang pertamanya sunat azan. Azan dari segi bahasa ialah memberitahu. Azan ni maknanya dia beritahu ataupun dia mengiklankan. Sebab tu dalam bahasa Arab, orang yang azan itu dia panggil muazzin. Cuma muazzin Nabi yang pertama namanya Bilal. Kita pun panggil Tok Bilal. Tok Bilal tu tak betul, tapi oleh kerana Masya Allah nama Bilal pun maknanya berkat dia menjadi muazzin Rasulullah, tukang azan Rasulullah. Sampai orang sebut bila azan dia Bilal. Jadi sebab tu orang Arab tuan-tuan biasa nama mereka Bilal.
Pemain bola pun ada nama Bilal. Ya, Bilal. Tapi orang kita ni rasa tak ada nama Bilal lah. Sebab bila sebut Bilal, kamu ni Bilal masjid mana? Tak, nama saya Bilal. Tak dia sebut nama Bilal. Dia rasa sebab Bilal kita bayang tukang azan. Tak. Jadi sebenarnya dia sebut muadzin. Ya, itu yang betul. Sebab nama sahabat yang menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi dia beritahu, dia mengisytiharkan, dia melaungkan. Pada syarak ialah perkataan yang tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Itu biasa azan ini dia dilaungkan dengan nada yang kuat. Ya, dengan nada yang kuat di tempat yang tinggi. Kalau zaman dululah dia naik tempat yang tinggi supaya laungan azan ini didengari oleh orang sekeliling, beritahu dah masuk waktu solat dan sekaligus panggilan untuk solat berjamaah. Zaman sekarang dah ada pembesar suara, tak payah naik atas atas berapa kita punya menara naik bumbung jatuh. Tak payah panjat menara lah. Sudah ada pembesar suara lah. Speaker dah ada atas menara ni, kita azan tu kuat. Ya. Jadi kita pun alhamdulillah duduk di Malaysia ni, walaupun dulu adalah macam-macam isu juga tentang azan ni, tapi setakat ni selagi kita kata kuasa pemerintahan ni ada di tangan orang Melayu Islam, maknanya agung masih ada, raja-raja, sultan-sultan masih ada ni, insya-Allah azan ini akan terus berkumandang dengan kuat ya di masjid dan surau sebagai salah satu syiar Islam yang menunjukkan, yang beritahu bahawa tempat ni ada orang Islam. Tempat ni didirikan solat berjamaah. Sebab itulah setengah ulama menghukumkan di satu kawasan tu, dalam satu qaryah tu, wajib azan ni wajib berkumandang, bukan sunat. Walaupun hukum asalnya sunat lah, tapi kalau azan yang kuat tadi tu wajib. Sebagaimana wajibnya didirikan solat berjamaah. Disebut fardu kifayah tu, walaupun namanya fardu kifayah, maksudnya kalau tak ada orang buat jemaah di satu tempat, dosa habis satu kampung. Tapi kalau dah ada dua orang mendirikan solat di tempat yang khusus, seperti di masjid dan surau, maka terlepaslah dosa fardu kifayah tadi daripada semua orang lain. Baik, lafaz azan ini, lafaz azan yang saya percaya tuan-tuan puan-puan biasa dah dengar, tak tahulah. Ada sekolah-sekolah agama, sekolah rendah kadang-kadang dia buat juga pertandingan azan. Tak? Tandingan azan. Tapi ini lafaznya, saya bacalah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat dalam lafaz azan ni, antara yang menarik adalah panggilan tu, hayya 'alas salah, marilah mengerjakan salat, marilah mengerjakan salat, tu panggilan tu. Tapi tak adalah orang azan ikut bahasa Melayu pula, marilah mengerjakan salat, tak sedap pula bunyi ya. Dia hayya 'alas salah. Ini yang disebut oleh setengah ulama, Allah Ta'ala antaranya panggilan Allah kepada kita ni, antaranya adalah ketika panggilan azan mengerjakan solat. Ini Allah Ta'ala panggil kita, hayya 'alas salah,
Mari sembahyang, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Dalam solat itu ada kejayaan. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, solat ni kita kena melihat antara rahsia untuk kita berjaya dunia akhirat adalah solat. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, diajarkan tentang dalam sembahyang ini adalah seruan untuk apa? Seruan untuk menuju kepada kejayaan. Hayya 'alal falah. Rasanya ramai dah orang yang mengupas tentang solat inilah, kelebihan, fadilat. Tapi antara yang menariknya ialah bagaimana bila sebut solat ni, dia adalah antara suatu ibadah yang mana bertujuan untuk kita ini menghubungkan diri kita dengan Allah, pencipta, pemilik alam ini. Bila hubungan kita dengan Allah ni sebagai pencipta, pemilik alam ini baik, dengan kita berhubung dengan Allah melalui salat 5 waktu paling tidak tu yang fardu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan segala urusan kita. Tapi kalau kita mempersulitkan hubungan kita dengan Allah, jangan salahkan orang lain bila Allah mempersulitkan urusan hidup kita. Orang yang jaga salat, Allah Ta'ala jaga dia. Ihfazillah yahfazka, kata Nabi. Umum, peliharalah Allah, Allah memeliharamu. Ada satu buku tu, saya pun ada kuliah buku tu. Kita dulu baca juga sekejap nak. Peliharalah, jagalah. Antara jaga Allah maknanya jagalah perintah-perintah Allah, termasuklah solat. Allah Ta'ala akan jaga kamu. Sebab tu bila kita dengar azan berkumandang tu, sepatutnya hati kita ni rasa terdetik. Allah, dah masuk waktu aku ni kena solat. Segera. Kalau ada peluang, pergi pula solat berjamaah di masjid surau berdekatan, ambillah peluang tu, usahakanlah. Tingkatkan kita kata amalan kita dari sudut solat berjamaah dan ataupun solat di awal waktu ni. Sebab saya tahu orang kerja pejabat ni kadang-kadang dia ada kekangan dari sudut untuk keluar semena-menanya lah, keluar bukan pada waktu rehat dan seumpamanya. Tapi ialah kalau kita ni boleh mengatur jadual, contoh mana tahu tak boleh atur. Contoh ada beberapa orang staf lelaki, maknanya aturlah, seorang ke dua orang boleh keluar saat jemaah Zuhur ke dia orang ni hari ni, esok orang lain pula, contohlah. Tapi tidak mengganggulah urusan dan seumpamanya. Ataupun waktu solat adalah waktu rehat, kita ambil peluang. Paling tidak solat di awal tu. Paling tidak kalau kata tak boleh pergi ke masjid surau, kita solat juga berjamaah di pejabat dan seumpamanya. Baik. Yang kedua adalah iqamah. Sunat juga iqamah setiap kali kita nak solat fardu. Ya, sama ada sembahyang berjamaah ataupun sembahyang sendirian. Dah orang perempuan sunat juga dia iqamah. Kau orang lelaki je, iqamah lah. Ya. Faiz iqamah kita dah baca tadi, semua kita ulang balik. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Ini semua sekali-sekali ya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ditambah qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di sana ada doa selepas azan dan iqamah. Ini doa, bila kita dengar azan kita baca doa ini, bila dengar iqamah baca doa ini. Apa dia doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Boleh tambah lagi innaka la tukhliful mi'ad. Ni baca ni, kita membaca doa selepas iqamah ni, kalau kita rujuk dalam hadis, ada di sana hadis yang sahih menyebut siapa yang mendoakan, Nabi kata mendoakan wasilah pada Nabi ni lepas mendengar azan dan iqamah, Nabi jamin syurga untuk dia. Tu fadilat. Orang jawab azan, jawab iqamah ni, Nabi nak jamin syurga untuk dia. Sebab dia mendoakan. Apa yang dia doa tu? Ati sayyidina Muhammadil wasilah, kurniakanlah kepada penghulu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi
dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Kalau dalam buku ni dia tak tulis pun innaka la tukhliful mi'ad, tapi dalam terjemahannya ada. Nah, kita bacalah. Baca doa ini bila lepas azan dan juga selepas iqamah. Baik, yang terakhir saya nak ambil sikit ringkas je tentang azan dan iqamah. Bila kita mendengar azan, kita ni sunat juga menjawab azan. Jawapan azan ni mudahnya, kebanyakan lafaznya adalah sama. Bila kita dengar Allahu Akbar, kita sunat juga sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sama juga seperti muazzin Bilal tadi. Tapi masa hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah dia ada perbezaan. Bila sebut hayya 'alas salah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada lain dan tidak ada kekuatan melainkan dengan kekuasaan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Hayya 'alal falah pun kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 4 kalilah kita jawab la haula wala. Ya. Allahu Akbar sama, la ilaha illallah sama. Kemudian kita pun baca doa selepas azan tadi. Dengar iqamah pula. Iqamah ni pun sunat juga kita ni menjawab iqamah. Jadi sama seperti yang disebut oleh Bilal, oleh muazzin, oleh orang yang iqamah. Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar. Sehinggalah dia baca qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kita sunat baca aqamah Allahu adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alni min salih ahliha. Panjang sikitlah. Ya. Aqamah Allahu adamaha waj'alni min salih ahliha. Ataupun kalau kita tengok aqamah Allahu adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alni min salih ahliha. Itu dia. Itu doa ni lah yang terbaik. Ataupun ada dalam riwayat sebut, pada ringkas sebut aqamah Allah wa adamaha. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah maksudnya apa? Sesungguhnya telah hampir untuk mendirikan salat. Ada setengah kitab dia sebut bila orang iqamah ni, waktu mana yang kita sunat berdiri masuk dalam saf. Ada setengah tempat sekarang Tok Bilal, Tok Imam ni, Tok Imam dah berdiri awal lagi di atas sejadah imam. Tok Bilal pun bangkit, maknanya dia nak ajak makmum tu bangkit lebih awal. Ada juga macam tu. Ataupun tapi kalau yang terbaik setengah kitab sebut masa Bilal sebut qad qamatus salatu qad qamatus salah, itulah kita berdiri duduk dalam saf. Itu yang terbaik, ya, yang mana paling waktu akhir lah. Orang kita tak lepas la ilaha illallah duk nyembang belakang lagi. Tok Imam pula tunggu penuhkan saf, tak sampai lagi makmum. Tak kenalah, tak kena. Sebab kita kena ada kesungguhan di dalam mendirikan solat ini. Jadi kita baca. Baik. Kalau azan subuh sunat pula ditambah, ya, selepas hayya 'alas salah hayya 'alal falah tu, sebelum Allahu Akbar la ilaha illallah, dia pun baca apa kalau salat subuh? As-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Kita pun tarik selimut lagi. PKP ni ditambah. PKP tu sebenarnya ada dua riwayat, ada sebut apa tu? Dia tak baca hayya 'alas salah hayya 'alal falah tu tak dibaca. Cuma dia kata as-salatu fi buyutikum. Sebenarnya kalau ikut riwayat yang lain, selepas selesai azan tu barulah dibaca. Maknanya lepas la ilaha illallah, kemudian bila pun baca balik lepas tu tambah lagi as-salatu fi buyutikum. As-salatu fi buyutikum, semayalah kamu di rumah kamu. Itu. Tapi tapi kalau dia tak baca hayya 'alas salah hayya 'alal falah tu seperti ada kejanggalan pada lafaz azan. Ya, maknanya dibaca juga hayya 'alas salah hayya 'alal falah, lepas tu baru ditambah. Itu yang terbaik. Tapi orang kita dibuang terus. Dibuang terus tengah tu. Tapi itu pun ada riwayat lah. Okey, tak apa. Jadi kalau as-salatu khairum minan naum, kita jawab apa? Sunat juga jawab sadaqta wa bararta. Perbuatan yang baik, kita puji orang yang sebut. Yang kita puji dia tak bangkit.
Cepat-cepatlah bangkit untuk solat subuh berjamaah. Rasa selesai azan dan iqamah ini, jadi kita paling tidak buatlah perkara sunat ni, itulah paling tidak kita iqamah sebelum kita mendirikan solat fardu. Solat sunat tu tak adalah sunat iqamahnya pula ya. Kalau kita sembahyang jamak, setiap kali nak solat tu zuhur iqamah, nak sembahyang asar pula sunat pula iqamah sekali lagi. Sebab ada setengah orang dia sekali iqamah je, lepas zuhur sembahyang zuhur 2 rakaat, dia tu sembahyang asar 2 rakaat, dia tidak selang dengan iqamah. Jadi sebenarnya boleh diselang dan sunat diiqamahkan untuk solat asar. Perkara-perkara sunat dalam solat wallahu a'lam. Di setakat tu dulu untuk pagi ini insya-Allah. Ada soalan? Sila. Yang orang apa? Azan tu kan? Lepas azan tu dia jawab, lepas dia jawab azan tu dia sembang. Selang-seli. Boleh tak? Dia jawab sembang. Baik. Dia sambil sembang tu cukup azan, jadi dia jawab juga, lepas tu dia sembang juga. Okey, baik. Dia sebenarnya di sanalah ada riwayat yang menyebut bahawa kalau orang yang sembang masa azan ni, dia jawab, tu dia menyembang. Dia sebut nanti orang ni akan berat lidah ketika nak bersyahadah, ketika nak mati. Ada riwayat sebut begitulah. Tetapi tidaklah sampai berdosa kerana dia selang-seli dengan percakapan tadi, sebab hukum asalnya pun disebut sunat menjawab azan. Ya, jadi kita janganlah benda yang sunat tu kita hukumkan macam wajib pula. Kamu ni nanti tak boleh mengucap kamu ni. Jadi susah dia orang dengar. Dia sebenarnya dia adalah, kalau seorang yang memahami lafaz azan, dia akan merasakan keagungan kebesaran Allah bila dengar azan tadi. Sebagaimana kalau dengar lagu negaraku tengah duk kencing pun berhenti. Ada berdiri tegak bangkit, baguslah. Kita kata maknanya menghormati. Tapi bagi kita orang Islam sebenarnya azan itu jauh lebih hebat lagi, panggilan daripada Allah yang dilaungkan oleh muazzin, oleh Bilal tadi. Jadi apa salahnya bila dengar azan kita berdiri tegak, diam, menghormati, bukan lama pun, ada sambil menghayati. Itu yang terbaiklah. Tapi kita tidaklah sampai hukumkan wajib benda yang sunat. Ya, wallahu a'lam. Tak ada soalan lah, insya-Allah lah. Nanti kita akan sambung dalam bab sunat, ada 2, sunat abad, sunat hayat. Sunat ni lagi banyak daripada rukun lah. Cumanya ada huraian-huraian yang insya-Allah kita akan bincang di dalam pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nuhsinu tadbir. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabarallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.